Hai semua murid, hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran dalam bab yang ke-9, yaitu Dasar Luar Malaysia. Dan hari ini kita akan mempelajari subtopik 9.3, yaitu Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun yang dikenali sebagai PBB. Baik murid-murid, kita berkenalan dulu apakah itu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB dan juga perkaitannya dengan negara kita Malaysia. Baik, ini merupakan logo Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah ditubuhkan pada tahun 1945 dengan matlamat mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Malaysia telah menjadi anggota PBB sejak negara mencapai kemerdekaan. Dan Dr. Ismail Abdul Rahman telah dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama. Pelibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB serta menyertai agensi PBB. Dan pelibatan Malaysia dalam PBB ini telah menjadi bukti jelas komitmen Malaysia untuk bekerjasama dan mewujudkan keamanan pada peringkat dunia. Baik murid-murid, seterusnya kita akan lihat pelibatan Malaysia dalam PBB. Malaysia telah memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Hal ini adalah sejajar dengan pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa, iaitu hidup bersama secara aman. Komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui 4 perkara, iaitu yang pertama, mendukung piagam PBB, kedua, terlibat dalam agensi PBB, ketiga, sumbangan Malaysia dalam misi pengaman, keempat, sumbangan Malaysia dalam misi pegawai pemerhati, dan yang kelima, kita akan mempelajari dan mengetahui tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Baik murid-murid, kita akan kupas satu persatu pelibatan Malaysia dalam PBB ini. Baik murid-murid, kita lihat dan kupas pelibatan Malaysia yang pertama, iaitu dalam mendukung piagam PBB. Malaysia mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita, iaitu menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Selain daripada itu, negara kita juga mendukung konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Dan kita juga tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain dan kita menghormati pendirian dan juga kedaulatan negara lain. Yang seterusnya, kita akan lihat Malaysia dalam agensi PBB dan kita akan lihat apakah agensi PBB yang kita sertai. Okey, yang pertama kita akan lihat agensi Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan atau yang dikenali sebagai UNESCO. Pelibatan aktif Malaysia telah membolehkan beberapa tapak di Malaysia seperti Gunung Mulu dan Taman Kinabalu, Bandar Melaka dan Georgetown serta Lembah Lenggong telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Selain daripada itu, negara kita juga bekerjasama dengan Food and Agriculture Organization ataupun Pertubuhan Makanan Sedunia
dalam bidang pengeluaran makanan serta World Health Organization ataupun yang dikenali sebagai Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam bidang kesihatan dan perubatan. Selain daripada itu, negara kita juga memberikan kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat United Nations High Commissioner for Refugee ataupun yang dikenali sebagai Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian di Kuala Lumpur. Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu ini ialah badan yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara. Dan apakah pendirian kita terhadap pelarian ataupun golongan yang tidak bernegara? Baik, Malaysia tidak pernah menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 ataupun Protokol Status Pelarian 1967 sehingga menyebabkan Malaysia tidak mempunyai rangka kerja perundangan ataupun pentadbiran yang mengawal status dan juga hak pelarian di negara ini. Boleh dikatakan sikap Malaysia ini lebih kepada dasar kemanusiaan termasuklah membenarkan pelarian tinggal sementara di negara ini sebelum ditempatkan ke negara dunia ketiga oleh UNHCR. Baik, selain daripada itu, kita juga merupakan anggota dalam Majlis Keselamatan di mana Majlis Keselamatan ini bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan juga keselamatan antarabangsa. Jadi negara kita telah pernah dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota, iaitu pada tahun 1965, kemudian pada tahun 1989 hingga 1990, dan kemudiannya yang ketiga kali iaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2000, dan kali yang keempat ialah pada tahun 2015 hingga 2016. Yang seterusnya ialah sumbangan Malaysia dalam misi pengaman. Baik, Malaysia telah menjayakan misi pengaman anjuran PBB di negara-negara yang berkonflik. Tugas pasukan pengaman ini antaranya termasuklah memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara dan juga mendaulatkan undang-undang negara terlibat. Berikut merupakan misi pengaman yang disertai oleh Malaysia. Terdapat 8 buah negara yang telah disertai oleh pasukan pengaman kita. Yang pertama ialah negara Kongo dan nama pasukan pengaman ini dikenali sebagai United Nations Operation in Congo yang telah bermula pada tahun 1960 hinggalah pada tahun 1964. Selain daripada itu, negara Bosnia and Herzegovina juga menerima pasukan pengaman daripada negara kita. Dan nama pasukan pengaman yang telah dihantar ini dikenali sebagai United Protection Force. Baik, ini bermula pada tahun 1992 hinggalah pada tahun 1955. Negara yang ketiga ialah Kemboja dan nama pasukan pengaman ialah United Nations Transitional Authority in Cambodia, iaitu bermula pada tahun 1992 hingga pada tahun 1993. Dan kemudiannya kita akan lihat negara Namibia, Somalia, Timur Leste, Ethiopia dan juga negara Lebanon juga telah menerima pasukan pengaman daripada negara kita, Malaysia. Dan murid-murid boleh lihat di sini apakah nama pasukan yang telah dihantar
dan juga operasi pasukan pengaman ini ada yang telah masih lagi berkhidmat ataupun masih lagi dalam misi pengaman sehingga kini, iaitu di negara Lubnan. Murid-murid, apakah maksud perang saudara? Baik, murid. Perang saudara ini sebenarnya bermaksud perang antara dua kumpulan di dalam sesebuah negara. Perang ini kebanyakannya disebabkan oleh pergolakan politik. Maksudnya politik dalam negara tersebut tidak stabil kerana terdapat dua pihak yang berusaha untuk sama ada mahu mengekalkan ataupun mengambil alih kuasa negara itu ataupun sesebuah wilayah semata-mata untuk mencapai matlamat mereka. Termasuklah misi mereka ataupun matlamat mereka untuk menukar kerajaan yang sedia ada. Okey? Baik, kita teruskan dengan pelibatan Malaysia. Yang kelima, kita akan mempelajari dan mengetahui tokoh-tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Yang pertama ialah Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud dan beliau ini merupakan seorang doktor perubatan dan juga aktivis kemanusiaan. Antara sumbangan beliau ialah pada tahun 2008, beliau merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Dan pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 2009 hingga 2011, beliau terlibat dengan United Nations Population Fund, iaitu sebuah agensi PBB di New York. Kemudian pada tahun 2014, beliau telah menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemunca Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Tokoh yang kedua ialah Datuk Mumaimunah Muhammad Sharif. Beliau merupakan seorang penjawat awam. Antara sumbangan beliau ialah pada tahun 2017 hingga tahun 2020, beliau telah mengetuai UN Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut. UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Seterusnya, tokoh yang ketiga ialah Tan Sri Razali Ismail. Beliau merupakan tokoh diplomat. Antara sumbangan beliau ialah pada tahun 1990 hingga 1992, beliau telah mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Program. Dan pada tahun 1991, beliau telah dilantik sebagai NAB Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB. Dan pada tahun 2000 hingga 2005, beliau mewakili negara kita sebagai wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. Tokoh yang berikutnya ialah Dr. Jomo. Beliau merupakan seorang ahli akademik. Pada Disember 2004, beliau telah dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kehormat bagi kumpulan antara kerajaan G24 bagi hal ehwal keuangan dan pembangunan antarabangsa. Kemudian pada tahun yang berikutnya, iaitu 2005,
Beliau dilantik sebagai penolong setiausaha agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. Pada tahun 2012 hingga 2015, beliau dilantik sebagai penolong Ketua Pengarah dan Penyelaras Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Dan tokoh yang kelima ialah Tan Sri Abu Sama Abu Bakar. Beliau merupakan seorang pegawai tentera. Antara peranan beliau ialah pada tahun 1994, beliau telah dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM kedua di Somalia. Beliau merupakan warga Malaysia yang pertama yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Dan pelantikan beliau ini telah menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan.